Majoriti penduduk di unit tingkat bawah Pangsapuri Berembang Indah Ampang bagai sudah lali dengan bau busuk akibat beberapa kali kediaman mereka dibanjiri air najis. Ia berpunca daripada kegagalan fungsi sistem pembentungan yang tersumbat lalu sisa kumbahan yang melimpah ke dalam dan luar rumah penduduk. Kesengsaraan yang berlarutan lebih 5 tahun itu dikongsi kepada wartawan Ado Rakyat Juliana Syarin. Peringatan, ada beberapa visual yang disiarkan dalam laporan ini menjijikkan. Video ini dikirim Muhammad Uzaini Barsha Abdul Jalil yang menyewa di tingkat 1 Pangsapuri ini sejak 2 tahun lalu. Kejadian berlaku bulan lalu, kira-kira jam 5 pagi. Seluruh rumahnya dibanjiri air najis. Dengar orang flash je, keluar kan. Bersepah ni. Tidak tahan dengan bau dan persekitaran yang meloyakan, beliau segera menghantar isteri dan anak-anaknya ke rumah mertua. Beliau bersama pemilik rumah kemudiannya memanggil tukang paip untuk membaikinya. Namun, tiada sebarang tindakan boleh dilakukan tukang paip kerana katanya masalah berpunca dari saluran utama yang tersumbat. Lebih mengejutkan apabila melihat lubang ini dipenuhi najis yang telah keras. Ini memerlukan perkhidmatan lori tangki septik untuk menyedut kumbahan. Buat sementara, tukang paip menebuk lubang untuk mengeluarkan air. Tindakan itu bagaimanapun mengakibatkan rumah di tingkat bawah pula terkena percikan air najis itu. Namun, beliau dan keluarga tetap tidak boleh bermalam di rumah itu. Aduan kepada pejabat pengurusan Pangsapuri kemudian dibuat. Dia kata macam ni, oh benda tu daripada dalam rumah kan, maknanya rumah awak kena buat sendiri. Dia kata ni rumah awak yang tersumbat. Cakap kak, bukan masalahnya, kita dah panggil plumber. Saya tunjuklah gambar, ni manhole ni tersumbat. Manhole tak ada kena-mengena. Mana boleh manhole tak ada kena-mengena? Daripada rumah ni nak tolak ke sini, saya kena tunjuk ni. Mereka sebaliknya menunding jari ke arah pemaju. Timbul persoalan ke mana bayaran wang penyelenggaraan sebanyak RM70 yang dibayar setiap bulan. Tidak berpuas hati dengan penjelasan itu, beliau kemudian ke Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Beliau tergamam apabila dimaklumkan bahawa Pangsapuri itu tidak selamat diduduki. Dia dah check. Dia kata dia tahu nama Pangsapuri ni, dia tahu. Ini ada masalah dengan design pemaju ni, ada masalah dengan design kumbahan ni. Okey. Cakap, maknanya MPAJ dah tahulah selama ni. Tahu, tapi kita orang dah suruh, dia katalah dah pernah dah maklum dah. Tapi tak tahu pula selama ni ada masalah macam ni. Maksudnya pembangunan ni tak ada CF? Lebih kurang macam tu lah dia kata. Dia kata ni CF tak dapat. Cakap CF tak dapat. Pegawai MPAJ ada turun padang membuat tinjauan dan menyarankan pihak pengurusan untuk menghubungi Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK untuk bantuan. IWK yang mereka hubungi bagaimanapun memaklumkan bahawa Pangsapuri itu bukanlah di bawah seliaan mereka. Memang dia boleh jadi. Pasal saluran yang utama itu, dia memang sumbat lagi. Pasal ini pump dia, 4 thermal machine, dia tak function. Dia masih sumbat lagi. Tapi tak tahu bila dia akan terjadi lagi. Ataupun unit yang lain ke unit yang saya. Tinjauan kami di kejiranan itu mendapati daripada 30 unit di tingkat 1 ini, lebih 20 unit pernah mengalami situasi sama. Malah kejadian dilaporkan berlaku lebih dari sekali. Berdasarkan pemerhatian kami, kebanyakan rumah membuat sambungan paip keluar unit kediaman. Ada juga unit yang ditinggalkan tidak berpenghuni. Yang mahu disewakan pula tiada yang mahu. Amran batin antara penduduk terawal di Pangsapuri ini mengadu rumahnya sudah 3 kali dilimpahi air najis. Sekali habis berak-berak naik semua ke atas. Jadi terpaksalah pakcik sini tembuk itu dengan pahat buat lubang tu. Supaya air tu jangan naik lagi. Tunggu panggil tu maintenance, dia tengok saja. Dia sudah lepas tengok, dia balik. Insiden sama juga terjadi 2 kali di rumah Farida Safna. Kos pembaikan lebih RM500 terpaksa ditanggung sendiri. Beliau segan apabila saudara mara dan rakan-rakan bertandang ke rumah bertanyakan mengenai bau busuk sekitar Pangsapuri ini.
Memikirkan lokasinya yang dekat dengan pusat bandar, beliau kekal menyewa di sini. Pagi subuh tu kita bangun, air dah melempah ke pintu bilik. Lepas tu jalanlah pelan-pelan. Tengok rupanya air dah merebat daripada toilet, dia masuk ke ruang tamu. Tapi dalam bilik kita dah sekat lah kan. Nasib mujur hari tu anak belum pergi kerja. Buang-buang sampai kita tak kerja hari tu. Sebab nak uruskan air tu. Air dengan najis sekali. Kami yang cuba mendapatkan penjelasan pihak berkuasa umpama bola ditendang ke sana kemari. Butirannya dalam laporan esok. Emailkan aduan anda ke aduanrakyat3.0@tv3.com.my. Juliana Syarin, Aduan Rakyat, TV3, kami prihatin.